Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk membentangkan tajuk berkenaan kelembutan dalam kehidupan ulasan video Prof Muhayya. Bertemu semula kita kembali dalam video yang mungkin yang keempat bersama dengan Ustaz Dr. Faisal Asy'ari. InsyaAllah hari ini saya tidak akan ambil masa yang lama. Mungkin dalam tempoh 5 minit atau 10 minit insyaAllah. Kalau boleh saya akan percepatkan, kalau tidak boleh saya akan teruskan juga. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk yang akan saya bentang melalui subjek manusia dalam Al-Quran ialah berkaitan dengan kelembutan dalam kehidupan. Baiklah, saya pergi pada poin yang pertama. Kelembutan dalam kehidupan. Apabila seseorang itu bernasib baik, Allah akan memberikan dia sifat lemah lembut. Siapa yang tidak bernasib baik, dia tidak ada sifat berlemah lembut ini. Diambil, dipetik daripada buku bertajuk Bimbingan Mukminin. Di sini buku ini mengatakan bahawa apabila seorang itu bernasib baik, Allah akan memberikan dia sifat lemah lembut. Jadi tidak semua manusia yang ada di dunia ini akan mendapat sifat lemah lembut ni. Jika semua ada sifat lemah lembut, jadi dunia ini tidak akan mempunyai corak-corak kehidupan. Okey, siapa yang tidak bernasib baik, dia tidak ada sifat lemah lembut ini. Jadi siapa yang tidak bernasib baik, Allah tidak akan menggunakan sifat lemah lembut ini. Jadi nak dapatkan sifat lemah lembut ini, dia ada cara dia. Ini saya akan terangkan. Okey, yang kedua, apabila Allah ingin beri rahmat pada seseorang itu, Allah akan beri sifat lemah lembut. Jika Allah ingin beri rahmat kepada sebuah keluarga, seluruh ahli keluarganya Allah akan buka pintu hati mereka, berikan sifat lemah lembut. Jadi saya nak tanya, kita tergolong dalam golongan yang mana? Jika kita tergolong dalam golongan yang tidak bernasib baik, kita kena refleksi diri kita. Kita kena tengok balik diri kita, siapa diri kita, mengapa kita tidak dikurniakan sifat lemah lembut yang Allah berikan kepada semua manusia. Okey, nak dapatkan rahmat dalam sebuah keluarga, nak dapatkan sifat lemah lembut dalam keluarga, yang pertama, yang penting yang akan mainkan peranan ialah ketua keluarga itu sendiri, iaitu ayah atau bapa dalam ketua keluarga itu. Jika ayah itu sendiri dah dalam sifat tidak ada sifat lemah lembut, bagaimana dia nak mendidik anak-anaknya, bagaimana dia nak mendidik isteri dia, bagaimana dia nak menguruskan organisasi kekeluargaan dia. Okey, baiklah. Jenis-jenis kelembutan dalam kehidupan. Jenis kelembutan dalam kehidupan ada 4. Melalui video Prof Muhayya ini, dia mengeluarkan 4 jenis kelembutan dalam kehidupan. Yang pertama, lembut hati. Yang kedua, lembut kata-kata. Yang ketiga, lembut tindak tanduk. Yang keempat, lembut dalam beribadah. Okey, yang pertama saya nak ulas tentang lembut hati. Lembut hati ini, setiap manusia dia akan ada satu penyakit yang dinamakan penyakit hati. Penyakit hati ini dia akan ada. Walaupun dia buruk ke, jahat ke seseorang itu, baik seseorang itu, dalam diri dia kena mendidik hati dia. Bagaimana dia nak menangani satu masalah, bagaimana dia menangani dalam kehidupan dia, bagaimana dia nak berdepan dengan rakan-rakan, berdepan dengan kehidupan di dunia ini. Jadi nak dapatkan lembut hati ini, kita kena didik hati kita. Nak didik hati ini memerlukan masa yang panjang. Bukannya kita nak didik hati ini macam kita nak didik seekor kucing pergi ke tandas buang air kecil. Tidak. Hati ini letaknya di dalam. Bila letaknya di dalam, jadi kekuatan diri itu kena kuat. Kekuatan dalaman seseorang itu kena kuat. Jadi dapatkan lembut hati ini, InsyaAllah banyak melalui video yang diulas oleh Prof Muhayya. Lakukanlah amalan yang baik, sedekah. Jika nak dapatkan kelembutan hati lagi,
banyakkan berselawat, berzikir. Semoga kita sentiasa mengingati Allah, semoga kita sentiasa mengingati kekelemahan kita, semoga kita mendapat nikmat lembut hati itu. Okey, yang kedua, terlalu panjang Ustaz, minta maaf. Yang kedua adalah lembut kata-kata. Lembut kata-kata di sini bagaimana penyampaian kita, bagaimana kita bercakap dengan rakan-rakan kita. Adakah kita main kutuk, kita main maki ke orang kita. Lembut kata-kata adalah lembut. Bagaimana? Contoh lembut di sini saya bagi contoh. Kita panggil seseorang dengan nama yang dia tidak suka. Contohnya macam, hey, hitam, lembut. Hey, hitam, lembut. Tapi adakah rakan kita itu tersebut menganggap benda itu lembut? Memang niat kita adalah gurau, tapi adakah rakan kita tersebut menganggap benda itu gurauan? Jadi bagaimana dapatkan lembut kata-kata ini? Didiklah hati kita, kembali kepada hati kita. Kalau kita dapat mendidik kata-kata kita, penyampaian kita kepada rakan-rakan kita, kawan kita ataupun siapa saja yang kita kenali. Okey, baiklah. Kembali pada poin yang ketiga, lembut tidak tanduk kita. Lembut tidak tanduk ini adalah perangai kita, sikap kita, karenah kita bersama dengan rakan-rakan ataupun siapa-siapa yang ada di sekeliling kita. Jadi kita kena jaga batas pergaulan kita kena jaga gurauan kita kena jaga bagaimana kita berinteraksi bersama dengan rakan-rakan kita. Okey, yang terakhir adalah lembut dalam beribadah. Nak tengok seseorang hati dia lembut, tengoklah bagaimana cara dia beribadah. Adakah lembut cara dia beribadah? Adakah cepat? Kalau cepat cara dia beribadah, mungkin kemungkinan hati dia cukup lembut. Okey. Jadi itu adalah antara jenis-jenis kelembutan dalam kehidupan. Kita teruskan pada poin yang ketiga, sifat yang harus dicontohi dan diamalkan. Okay, yang pertama, nak dapatkan kelembutan dalam kehidupan ini, yang pertama, hormati semua makhluk Allah. Hormati semua makhluk Allah. Tidak kira binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, kita kena hormati. Jika kita tiada rasa hormat terhadap binatang, bagaimana kita dapat rasa hormat terhadap manusia? Jadi yang kedua, bersifat lemah lembut. Kena ada sifat lemah lembut. Kita kena didik diri kita ini supaya dapat sifat lemah lembut tersebut. Yang ketiga, ikhlas berbuat baik. Tidak mengharapkan pertolongan, tidak mengharapkan balasan daripada seseorang jika kita berbuat baik. Dan dapatkan ikhlas berbuat baik ini amatlah sukar jika kita tidak didik hati kita menjadi seorang yang lemah lembut. Okey, baiklah. Ini renungan sahaja. Abdullah bin Mas'ud ialah seseorang ahli hadis yang terkenal. Wangnya telah dicuri, lalu semua sahabatnya mendoakan orang yang mencuri wang itu ditebuk bala. Tetapi dia tidak. Itulah bezanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dia mendoakan, ya Allah, ya Tuhanku, jika orang yang mencuri duitku kerana keperluannya yang mustahak, kau berilah keberkatan duit itu pada dirinya. Kalau dia mencuri kerana jahat, walaupun tahu perbuatan yang itu salah, aku mendoakan inilah kali terakhir itu. Di sini kita dapat lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud mendidik hati dia menjadi seorang yang lemah lembut, menjadi seorang yang bersangka baik, menjadi seorang yang positif. Jadi itu sahaja perbincangan saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan dan peluang lagi, kita akan bertemu dalam presentation yang lain. Maaf dan salah silap saya Ustaz. InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.